semua, dan betapa Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan pengampunan kepada kita. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-44 surah Fatir, Allah Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Dalam ayat 44 Allah Ta'ala berfirman, dan tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi. Maknanya ini satu saranan daripada Allah Ta'ala, kalau kita ada kelebihan daripada apa-apa sudutlah, kesihatan, kewangan dan sebagainya, bermusafirlah di atas muka bumi, dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum zaman Nabi Muhammad lah. Zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Nabi Ibrahim. Okey, banyaklah tempat-tempat yang mana kalau kita boleh lawati, contohnya di Babylon, di Iraq ke, seperti di Ninawa, di Iran, di Syria, di Palestin ataupun di Mekah, Madinah, lagi banyaklah tempat Rasulullah kan. Jadi kalau kita lihat banyak tempat-tempat seperti itu yang sebenarnya kita boleh lawati kalau untuk dengan tujuan untuk kita mendapatkan ibrah ataupun pengajaran, kan? Kerana Allah Ta'ala berfirman, padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya daripada mereka, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi, dan Allah lah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Maka digalakkan kalau kita boleh mengembara, kan, ke mana-mana tempat lah, terutamanya di Timur Tengah, yang banyak kesan-kesan sejarah. Kalau kita nak lihat sejarah Anbiya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun di Mekah Madinah itu sendiri jauh lebih banyaklah, kan? Dan kita akan dapat pengajaran-pengajaran, kan? Contohnya kalau kita ziarah, contohnya tempat seperti Madain Saleh. Kalau kita ziarah di Al-Ula ataupun Madain Saleh yang terletak kira-kira 300 ke 400 km lebih kurang utara Madinah Al-Munawwarah, kita akan dapat lihat ibrah sebagaimana yang Allah Ta'ala pernah turunkan azab pada zaman Nabi Saleh, kaum Thamud, ataupun kaum Nabi Hud yang pernah mendustakan Nabi mereka, lalu Allah Ta'ala pernah turunkan kepada mereka dengan gempa bumi. Dan kesan-kesan kemusnahan tu sebahagiannya ada lah, sampai hari ini masih ada. Tapi kalau kita pergi lawat untuk ziarah, untuk kita hadirkan ketakutan, mudah-mudahan bertambah takwa dalam hati kita, maka itu adalah satu perkara yang digalakkan. Tapi kalau kita pergi tu, yang ni ada khilaf ulama', ada sebagai ulama' sebutlah, kalau kita pergi dengan tujuan untuk kita berbangga, bukan untuk mendapatkan ibrah, bukan untuk menambahkan ketakwaan, sebaliknya kita pergi hanya untuk kita berselfie, ambil video, suka-suka seronok, yang ni tak digalakkan lah. Bahkan setengahnya mengharamkan kalau sampai tujuan macam tu. Tapi kalau dengan tujuan yang jitu, yang kuat, memang untuk dapatkan ibrah, digalakkanlah, kan? Sebab dia boleh memberikan kesan kepada jiwa kita. Adapun pada ayat 45 Allah Ta'ala sebut tentang betapa pemurahnya Allah, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Allah Ta'ala berfirman, kalaulah Allah Ta'ala menghukum manusia dengan disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Kalau nak kira dosa kita ni banyak, sangat banyak, antara sedar tak sedar aja. Tapi Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala nak, dia tidak akan benarkan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di atas muka bumi ini. Boleh je kalau Allah Ta'ala nak balas, dia akan balas dengan sepenuhnya. Manusia buat dosa dah banyak sangat, Allah Ta'ala matikan semua sekali. Senang cerita, puas hati. Itu paling mudah lah. Okey, tetapi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi dia menangguhkan hukumannya sampailah waktu yang ditentukan. Sebahagian manusia sepenuhnya Allah Ta'ala balas atas dunia, supaya dekat akhirat dia tak kena langsung. Dia akan dibacakan pada kitab amalan masing-masing. Nanti kita dekat padang mahsyar ada kitab amalan masing-masing. Ya, tetap akan dibaca, tapi tidak diazab lagi dah, sebab Allah Ta'ala dah azab sepenuhnya pada dunia. Itu kategori pertama lah. Kalau kategori yang kedua, separuh kena dekat dunia, dekat akhirat pun kena lagi separuh. Dunia kena juga pembalasan, kan? Dia buat dosa, kena juga pembalasan. Tapi di akhirat pun dia akan kena lagi. Sebab tu kita kena berdoa, ya Allah,
Kalaulah ada apa yang aku buat, balaslah atas dunia. Bukan nak suruh, bukan kita nak minta kecelakaan pada diri sendiri. Sebab kita kena tahu azab dekat akhirat jauh lebih pedih. Azab atas dunia ni dia boleh berkurang, dia boleh di-cancelkan, dan dia boleh dibatalkan ataupun seumpamanya lah. Contoh paling mudah, penjara kan. Kalau paling-paling kalau kita kata azab yang ada atas dunia ni mungkin dimasukkan ke dalam penjara lah. Contoh, kalau penjara tu contohnya seumur hidup, waktu kena tangkap umur 40, maka hukuman dia penjara 40 tahun lah, seumur hidup. Ikut umur waktu kena tangkap tu 40 tahun. Okay, jadi penjara 40 tahun. Tengok-tengok dia ni berakhlak dengan akhlak yang baik kan. Staff-staff ataupun warden penjara, polis-polis dan sebagainya pun tengok dia ni okey dan sebagainya. Akhirnya hakim dia memberikan kelulusan untuk diringankan. Mungkin bolehlah kurang sampai 25 tahun, 30 tahun. Jadi itu dunia, dia boleh dirayu lagi. Boleh dirayu ataupun di-cancelkan terus pun boleh, kalau ada orang jamin dia dan sebagainya. Tapi di akhirat tak boleh dah. Dekat akhirat kalau azab yang kita kena banyak tu lah, tidak akan diringankan walaupun sedikit. Bahkan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya bagi orang yang kafir. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, azabnya sementara. Tapi kena faham, sementara di akhirat bukan macam 2-3 hari di atas dunia. Sementara di akhirat itu boleh jadi 1000 ke 2000 tahun. Ya Allahu Akbar. Jadi kita jangan duk bayang azab dunia ni ataupun azab akhirat sebiji macam azab dunia. Sebab itu alangkah eloknya kalau Allah Ta'ala tu dia membalas semua pada dunia. Tetapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi yang jauh lebih malang, bukan kena separuh dunia separuh akhirat. Ada yang lebih malang, Allah Ta'ala langsung tak azab dia di atas dunia, tetapi dia azab sepenuhnya di akhirat. Bila mana Allah Ta'ala bagi istidraj pada seseorang hamba itu, makin dia buat dosa, makin tak ada apa-apa. Okey, kan, buat kemaksiatan, kejahatan, walau depan Kaabah sekalipun, Allah Ta'ala tak azab dia. Kan, lihat sebagaimana Firaun yang Allah Ta'ala tak pernah azab dia. Sakit pun tak pernah. Semakin dia buat kejahatan pada Nabi Harun dan Nabi Musa, semakin dia sihat, ada kuasa, bertambah kekayaan dia. Tapi akhirnya dia mati dalam keadaan yang menyeksakan lah. Dan Allah Ta'ala akan mengazabnya di akhirat nanti sepenuhnya. Sebab di dunia tak kena langsung, tak kena azab langsung. Di akhirat akan kena sepenuhnya. Yang ni lagi bahaya. Sebab itu kalau kita kena ujian istidraj ni sangat bahayalah. Sebab itu kena banyakkan doa kepada Allah. Ya Allah, jangan bagi kepada aku satu ujian yang sangat bahaya, iaitu istidraj. Tidak menguji langsung. Kan, semakin buat dosa, semakin kita merasa sesuatu kesenangan. Dan yang ni lagi bahaya, sebab nanti akan datang sifat takbur. Dia akan datang dengan sifat ujub, dia akan datang dengan sifat riak, macam-macam lah. Segala penyakit hati akan datang. Sebab itu ingatlah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Janganlah kalian menyangka Allah Ta'ala itu lalai daripada memberikan azab kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Hari ini ramai setengah orang kadang-kadang dia mencabar Tuhan. Saya buat jahat kan? Saya buat maksiat depan Kaabah. Saya lelaki, saya pakai tudung depan Kaabah, tak jadi apa pun kan? Tak jadi apa pun. Yelah tu tak jadi apa, jadi COVID-19. Lepas tu Allah Ta'ala turun bala satu dunia kena kan. Lepas tu ada pula seorang perempuan kan, pakai kain ihram kan, tawaf di Kaabah. Bukan orang negara lain, negara kita juga kan. Tak jadi apa pun, okey je. Yang ni yang bahaya. Sebab kalau jadi sampai tahap macam ni, maknanya dalam jiwa tu tak ada langsung rasa takut terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha membalas segala-galanya. Perasaan bila kita rasa Allah Ta'ala takkan balas aku, sebab okey je, tak ada apa-apa pun, yang ni bahaya kan? Sebab takut kalau dunia tak kena langsung, di akhirat dia akan kena dengan azab yang jauh lebih parah. Jadi kita takut penyakit tu masuk dalam hati kita. Sebab itu banyakkan doa. Kalau boleh lepas semayang kita doa lah, doa kepada Allah Ta'ala, jauhkan aku ya Allah daripada sifat ghaflatud dunia, kelalaian dunia. Sebab kelalaian dunia akan bawa kepada penyakit hati yang pelbagai. Dan yang keduanya, jangan uji aku dengan istidraj. Dan semakin banyak melakukan maksiat, semakin okey kehidupan. Sebab waktu tu Allah Ta'ala sebenarnya dah tak sayang kita dah kan? Bila Allah Ta'ala langsung tak tegur kita, tidak memberikan hukuman kepada kita, maknanya tidak disayangi langsung dah. Biar pilah, maksudnya dalam kata istilah lain, biar pilah. Dekat akhirat hang kena sepenuh-penuhnya. Yang ni bahaya. Jadi sebab itu kita kena banyak istighfar, doa kepada Allah Ta'ala. Baik, sambungan kalau kita lihat surah Al-Buruj, tak banyak dah. Kalau tengok daripada ayat yang ke-17 kita berhenti bulan lepas.
sebab bulan ni yang Ahad saya tak ada. Saya tak ada baru ni. Ni baru ada semula. Jadi insya-Allah kita sambung daripada ayat yang ke-18, 19 sampai ke-22, dan kita kalau boleh kita lihatlah pada surah At-Tariq sedikit insya-Allah. Maka kalau kita lihat bismillahirrahmanirrahim, kita tengok ayat ke-17, hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Itu ayat ke-17 sampai ayat yang ke-22 lah di penghujung surah Al-Buruj. Maka Allah Ta'ala berfirman, adakah telah sampai kepada engkau berita tentang bala tentera yang menentang? Okey, antara ayat-ayat Al-Quran ni sebenarnya kita kena faham konteks ayat Al-Quran ni adalah ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang sama kepada semua umat Islam. Tetapi bila mana Allah Ta'ala menceritakan tentang sirah, ada ayat tu dia turun berupa hukuman, ada yang turun berupa perintah, ada yang turun berupa kisah-kisah Nabi terdahulu. Sebab benda tu nak menguatkan dakwah Nabi Muhammad sendiri. Maka Allah Ta'ala berceritalah tentang Fir'aun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fir'aun wa Thamud, iaitu cerita tentang Fir'aun dan juga Thamud. Dua konteks kerajaan yang berbeza lah. Fir'aun zaman Nabi Musa alaihi salam, adapun Thamud pada zaman Nabi Saleh alaihi salam. Dia berbeza. Kan zaman Nabi Musa alaihi salam ni, Nabi Musa dan abangnya Nabi Harun, mereka berdakwah kepada masyarakat Bani Israel dan mereka berdakwah kepada Fir'aun. Tetapi ditentanglah, ditentang dengan tentangan yang sangat sengit, sangat hebat. Sebab itu Nabi Musa ni adalah antara Nabi Rasul Ulul Azmi yang diberikan dengan ujian yang banyak. Ada 5. Okey, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni 5 nabi yang Allah Taala bagi ujian yang sangat dahsyat. Bukan nak kata nabi lain macam Nabi Yahya ke Nabi Zakaria tu tak dahsyat, dahsyat juga. Kan Nabi Zakaria sampai dibunuh, digergaji kepala dia. Nabi Yahya sampai dipotong, dipenggal kepala dia. Lagi dahsyat cerita dia. Tapi 5 nabi ni ujian mereka tak berhenti-henti. Umur Nabi Muhammad lah kalau kita lihat yang antara yang terpendek juga, iaitu wafat pada usia 63 tahun. Tapi kalau kita lihat Allah Ta'ala berfirman wa Fir'aun wa Thamud. Maknanya bila disebut dalam Quran, maknanya dua kerajaan ni yang pada zaman Nabi yang berbeza ni kita kena ambil tahu apa yang berlaku pada zaman Fir'aun. Yang dia susah sangat nak terima Islam kerana dia sendiri telah mengaku diri dia sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Yang disebut dalam surah An-Nazi'at, dia bahkan berkata sesungguhnya ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling agung. Okey. Dalam riwayat dinyatakan, kalau kita tengoklah dalam kitab-kitab Israiliyat, sebenarnya memang zaman Firaun ni dia dah bina. Kita duk dengar cerita pasal piramid je, tak, sebenarnya piramid tu biasa lagi. Piramid yang kalau kita pergi Mesir lah, di kawasan Giza, kalau kita berpeluang ke Cairo lah, ke Hera, pergi ke satu tempat namanya Giza, dia adalah beberapa piramid di situ. Tapi sebenarnya piramid banyak, tapi yang masih ada sampai ke hari ni dalam puluh-puluh je lah. Kalau zaman dulu dia katanya banyak lagi, tapi dah ditenggelamkan dengan ribut padang pasir dan sebagainya. So sekarang ni ada puluh-puluh sekitar satu negara Mesir lah. Tapi zaman dulu sebenarnya kalau dengar cerita lagi banyak, jauh lebih banyak. Tapi bukan itu kebanggaan Fir'aun. Fir'aun dia pernah bina satu menara yang sangat tinggi lah. Wallahu alam ketinggiannya tu tak pasti, tapi dia bina satu bangunan yang sangat tinggi. Dan di sanalah dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Padahal bukan dia bina dengan tangan dia. Dia bina tu dengan dia mengerahkan hamba-hamba yang dia ada dalam jumlah yang ramai. Dan berapa ramai hamba-hamba dia yang mati masa nak melaksanakan kerja-kerja yang dia suruh tu, buruh-buruh yang dia suruh tu kan. Jadi itu bukan dengan tangan dia. Tidak seperti mana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kun fayakun, bila aku kata jadi maka jadilah. Jadi manusia ni power macam mana pun dia buat kerja lambat kan. Kun fayakun Allah Taala itu bila kata jadi maka jadi terus. Bukan macam kita kuasa power macam mana sekalipun. Kalau kita kuasa sebagai seorang raja sekalipun, kita bawah kita ni ada berjuta orang yang bekerja untuk kita. Kita suruh bina KLCC. Boleh siap hari tu juga tak? Tak boleh. 2-3 hari pun tak boleh juga. Seminggu. InsyaAllah boleh lah kot. Kalau betul-betul kerja tu licin, tak ada gangguan dan sebagainya. Itu bukan kuasa sebagai Tuhan. Tuhan bukan macam tu. Boleh siap bangunan nak ambil masa 5 hari, seminggu. Itulah kelemahan kita manusia, dia ambil masa.
Apa kerja yang kita buat semua akan ambil masa. Dan itu pun atas keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala sebut itulah Firaun, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wa Thamud, dan juga kalau kita lihat kes kaum Thamud yang menentang Nabi Saleh alaihi salam, sampaikan Nabi Saleh ni Allah Taala beri dengan mukjizat seekor unta. Besarlah unta tu, besar, sangat besar, gergasi saiznya, yang keluar daripada satu kawasan celah gunung. Gunung tu merekah, keluar unta tu. Susu yang ada pada unta tu seekor je, bukan 2-3 ekor, seekor saja. Tapi susunya itu cukup untuk diminum satu penghuni kaum Thamud. Maknanya ramai lah, beribu-ribu orang boleh minum seekor unta saja. Tapi sebahagian daripada mereka telah merancang pembunuhan kerana dengki dengan unta dan juga Nabi Saleh alaihi salam. Maka pembunuhan unta itu berlaku. Lalu Allah Ta'ala turunkan azab yang besar kepada mereka dengan cuaca panas yang tak berhenti, yang menyebabkan kulit mereka merekah, hancurlah badan mereka ini, dan gempa bumi juga diturunkan kepada mereka. Jadi itu antara benda-benda ngeri yang pernah diberikan, azab yang sangat pedih diberikan kepada mereka. Maka sebab itu Allah Ta'ala sebut Fir'aun wa Thamud. Sebab ujian pada zaman Nabi Saleh dan juga Nabi Musa AS ni adalah satu kisah yang besar lah, yang perlu kita ambil perhatian. Balil ladzina kafaru fi takdzib, dan memang orang-orang kafir selalu mendustakan. Sifat mereka, walaupun mereka dapat tahu benda tu betul, mereka rasa benda tu benar, tapi mereka akhirnya akan mendustakan. Sebab itulah maksud kufur. Kufur ni maknanya satirul qalbi, maknanya jiwanya memang dah terkatup, kan? Jiwa tu ada tapi dia macam terkatup tutup. Okay, dia tak nampak satu sudut kebenaran dah. Walaupun benda tu datang dengan kebenaran dan mereka boleh terima dengan logik akal, tapi pada akhirnya mereka akan nafikan. Itulah maksudnya bila mana jiwa tu dah kufur, dia seolah-olah telah tertutup daripada melihat segala kebenaran. Okey, jadi sebab itu kalau kita lihat Allah Taala berfirman, wa wallahu min waraihim muhit, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sampailah mereka tidak dapat melepaskan diri. Dan bal huwa Qur'anun Majid, yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. Maka Allah Ta'ala memberikan misalan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sesungguhnya kaum Quraisy itu, ataupun semasa engkau akan berhijrah ke Madinah nanti, di Mekah Madinah dua-dua ada cabaran. Nabi berdakwah di Mekah, cabarannya jumpa orang kafir yang kuat menentang, tapi mereka menentang tu secara berdepan. Mereka tak puas hati dengan Nabi, mereka akan berdepan dengan Nabi. Berbeza cabaran masa di Madinah. Di Madinah Nabi menguruskan masyarakat majmuk. Bukan di Malaysia je masyarakat majmuk, dia di Madinah pun, kan? Sebelum dinamakan sebagai Madinah, namanya Yathrib, nama lama lah Madinah. Masyarakat memang masyarakat majmuk lah. Ada kaum Aus, Khazraj, ada Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, ada banyak lagi sebenarnya. Tapi mereka ini sebenarnya sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, diorang ni satu komuniti yang sebenarnya berpecah. Sebelum Nabi berhijrah sebenarnya adalah berlaku perang-perang. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul yang kita kenal sebagai ketua munafik di Madinah, sebenarnya sebelum hijrah Rasulullah dia hampir-hampir diangkat sebagai ketua sebenarnya. Hampir-hampir lah nak diangkat sebagai ketua di Madinah. Tapi mujur kita tengok tindakan bijak daripada As'ad bin Zurarah bersama dengan lagi 5 orang lelaki, kalau tak silap 5 atau 6 orang, mereka pergi ke Aqabah. Aqabah ni di Mina. Okey, di sana berlakunya perjanjian Aqabah. Aqabah yang pertama. Mereka jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemput Nabi berhijrah ke Madinah kerana mereka sendiri telah mendengar dakwah daripada Nabi. Nabi kata tak boleh. Aku diperintahkan Allah untuk berdakwah di Mekah. Minta maaf lah, Nabi tolak. 100%nya Nabi tolak lah untuk kali pertama. Jadi dia orang ni datang lagi tahun depan pada musim haji. So berlakulah perjanjian Aqabah yang kedua. Maka itu berlaku di Mina lah. Aqabah ni di Mina. Okey, kita bayangkan datang dengan 12 orang pada waktu itu. Maka Rasulullah SAW terima lagi jemputan. Mereka dia kata, jomlah, di sana keadaan semakin tegang. Ya Rasulullah, hanya dengan agamamu, hanya dengan kebenaran yang ada inilah yang akan dapat menyatu padukan orang-orang di Madinah. Dan mereka tentu nak untuk beragama dengan agama Islam. Sebab di Madinah ada penyembahan berhala tu ada, tapi sangat, orang kata bukan kritikal lah macam di Mekah kan. Di Mekah setiap rumah ada berhala, kan? Tepi pantai mereka letak berhala. Banyaklah dia orang pasang saka ni, banyak. Sekitar-sekitar gunung, dekat depan Hijr Ismail, dekat dalam Kaabah lah, macam-macam lah. Banyaklah. Di Mekah sangat obses lah kalau sembah berhala ni. Tapi di Madinah tu ada, cuma kurang. Jadi sebab tu ajakan kedua berlaku. Maka Rasulullah kata tak boleh. Aku diperintahkan Allah untuk
kekal berdakwah di Mekah. Kan? Sebab Nabi ni dia bukan boleh suka hati, aku nak dakwah masyarakat ni susah lah, baik dakwah masyarakat lain. Bukan Nabi Muhammad saja, semua Nabi pun sama. Mereka ni diamanahkan untuk dakwah kepada masyarakat yang telah ditentukan. Tak boleh kalau mereka lari, mereka pergi try pada masyarakat yang lain. Tapi Nabi Muhammad tak nak menghampakan permintaan daripada As'ab bin Zurarah yang dah jemput kali kedua tu. Maka Nabi pun hantarlah Mus'ab ibn Umair dan seorang lagi Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang memang muda tapi cergas lah. Muda tapi kalau dia mengajar memang orang cepat faham. Ada sahabat-sahabat Nabi ni yang mereka ada kepakaran mengajar. Yang ni antara guru-guru yang terawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab dan seorang lagi, seorang lelaki yang lebih berusia, bahkan dia lebih berusia lah daripada Rasulullah, yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, cuma matanya buta. Tapi buta pun dia celik. Dia seorang yang sangat celik Quran, sangat celik hatinya lah. Mata tak boleh celik lah, tapi hatinya sangat celik. Maka Nabi hantar dua orang ni dulu. Dengan berkat dakwah daripada dua orang ni yang sangat ikhlas berdakwah, pada bulan Muharram mereka mula berhijrah. Rasulullah berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Maknanya tengok daripada Muharram sampai Rabiul Awal ada 2 bulan kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal ada 2 bulan. Dalam masa 2 bulan tu, sebelum Nabi sampai ke Yathrib, kemudian Nabi namakan sebagai Madinatul Munawwarah, beribu-ribu orang Aus dan juga Khazraj beriman, dan mereka nampaknya lebih mudah bersatu di situ. Itu kita lihat tu, Nabi tak sampai lagi. Tu kalau Nabi sampai tu 100% terus dah beriman. Itu kita lihat keberkatan kalau melakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Maka Allah Ta'ala berfirman, bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Yang didustakan oleh orang-orang kafir adalah Al-Quran yang mulia. Sebab itu Al-Quran ini adalah satu-satunya pegangan yang kita ada. Al-Quran dan satu lagi sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana fi lauhim mahfuz, dia tersimpan dalam tempat yang terjaga, iaitu di lauh mahfuz, dan diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut kepada peristiwa. Sebab tu setiap ayat Quran ni dia bukan turun saja. Dia ada peristiwa-peristiwa di sebaliknya, ada sirah dia di sebalik setiap ayat yang turun. Okey, dan dia terbahagi kepada 2 kategori lah yang kita dah selalu bicarakan sebelum ni. Kategori pertama Makkiyah. Makkiyah ni surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Adapun Madaniyah, surah yang turun selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah. Walaupun lepas Nabi hijrah ke Madinah, ada tak Nabi pergi ke Mekah juga? Ada. Kan? Tahun ke-6 Nabi ada pergi ke Mekah. Tapi tak boleh masuk. Ditahan di Hudaybiyah. Itu yang jadi perjanjian Hudaybiyah. Okey? Tak boleh masuk tahun ke-6, tapi tahun ke-7 datang lagi untuk umrah qadha. Umrah gantian lah. Sepatutnya buat umrah tahun ke-6 hijrah, tapi tak boleh masuk. Berlaku gejatan senjata apa semua, datang balik tahun ke-7 hijrah. Datang juga Mekah. Tapi ayat wahyu yang turun waktu tu, yang tu disebut sebagai Madaniyah juga, walaupun Nabi berada di Mekah. Kita kena faham lah, maksudnya sebab selepas peristiwa hijrah. Yang ni sepakat ulama' jumhur sebut, walaupun ada khilaf kecil lah dalam kalangan ulama' tafsir, tapi jumhur sebut yang lebih tepat ialah Makkiyah sebelum Nabi hijrah, Madaniyah selepas Nabi hijrah. Yang ni yang paling afdal lah, paling afdal untuk kita pegang sebagai satu pandangan. Adapun kalau kita lihat tahun ke-8 pun Nabi datang lagi untuk Fathul Mekah. Okey, tahun ke-9 Nabi keluar kawasan, berlaku satu perang, tapi tak jadi perang Tabuk. Dah sampai Tabuk ni sempadan dah. Dah nak masuk ke Jordan dah. Lepas Jordan, Syria atas lagi. Dah sampai dah, kita kata, ke kawasan-kawasan jajahan Rom dan sebagainya. Tapi tak jadilah waktu tu di Tabuk. Dan kebetulan waktu tu cuaca panas. Dan tahun ke-10 hijrah, maka kalau kita lihat peristiwa-peristiwa yang berlaku, antaranya banyak utusan-utusan yang datang daripada luar, jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislaman. Tahun ke-11 hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Baik, itu daripada surah Al-Buruj lah. Kita dah habis tengok ayat 1 sampai 22. Kesimpulan daripada surah ini, yang pertamanya Allah Ta'ala menyebutkan tentang kekuasaannya yang maha menjadikan bintang-bintang. Allah Ta'ala berfirman, yang Allah Ta'ala bersumpah atas nama gugusan bintang-bintang di langit. Sebab itu kalau kita tengok waw al-qasam, waw yang ada pada banyak ayat-ayat Al-Quran, macam wal fajr, wattini wazzaitun, waturi sinin, wassama'i wattariq, wassama'i dhatil buruj. Okey, wawul qasam yang ada pada kebanyakan ayat,
pada ayat-ayat Al-Quran, dia bukan saja-saja. Kena kaji, kena tengok. Wattini wazaitun, demi buah tin dan juga buah zaitun contohnya. Bukan sebab buah tin dan juga buah zaitun tu sangat. Ya, zaitun dan juga tin, dia adalah buah yang ada khasiat dia lah, baik untuk kesihatan. Tapi ulama tafsir dia detailkan lagi, sebenarnya Allah Ta'ala nak masukkan tempat. Contoh kalau kita tengok wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ada 3 wawul qasam pada 3 ayat yang berbeza. Wattini wazaitun merujuk kepada tanah Palestin. Kalau kita pergi Palestin kan banyak pokok tin, pokok zaitun. Try lah pergi Palestin kan, memang cantik kan? Kalau tuan-tuan pergi memang cantik lah. Masa saya pergi dulu tengok memang dah macam Europe dah. Tak payah pergi Europe pun tak apa, tak payah pergi Eropah. Di Palestin pun dengan cuacanya yang sejuk kan? Lepas tu dengan pemandangan yang cantik kan? Dia orang memang landscape dia sangat lawa lah. Tengok pokok tin, pokok zaitun. Maka Allah Ta'ala bila firman, sebenarnya Allah Ta'ala maksudkan, ya, maksud yang pertama ialah pada buah tu sendiri memang khasiat. Maksud yang kedua ialah pada tanah Palestin tu sendiri, sebab dia tanah perjuangan para Nabi, kecuali Nabi Muhammad lah. Nabi-Nabi yang lain kebanyakannya di sana lah, macam Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf alaihissalam, keturunan ni kan, Nabi Ibrahim anaknya Nabi Ishaq, Nabi Ishaq anaknya Nabi Yaqub, Nabi Yaqub anaknya Nabi Yusuf. Nabi Yaqub anak dia ramai lah, 12 orang. Tapi nak katanya di sana banyak yang berkembang dan juga pusat dakwah Nabi-Nabi, Anbiya. Itu Palestin. Wa turi sinin, dan demi gunung Tur Sina. Peristiwa apa di sana? Peristiwa Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu daripada Tuhannya, dan juga merujuk kepada tanah Mesir itu sendiri. Sebab Mesir juga adalah tanah Anbiya. Nabi mana yang pernah duduk sana? Antaranya Nabi Yusuf. Dia daripada Palestin je. Palestin Mesir sebelah je kan? Palestin dengan Mesir negara sebelah je. Tapi kita bayangkan Nabi Yusuf ni, Allah Ta'ala uji dia, pernah dibawa sampai ke Mesir. Ujian dia, dibesarkan di sana, difitnah lagi, dipenjarakan, sampailah akhirnya dia diangkat menjadi menteri, memegang jawatan yang penting dan memilih untuk kekal sebagai pemimpin di sana sampai ke hujung akhir hayat dia. Bayangkan, itu cerita pasal Nabi, pasal Nabi-Nabi banyaklah. Wa hadzal baladil amin, contohnya Allah Ta'ala sebut, dan ini adalah negeri yang amin, yang aman, yang terpelihara. Yang tu merujuk kepada Mekah. Okey, Mekah. Sebab Mekah adalah tempat keamanan. 2 tanah haram, Haramain, Mekah dan juga Madinah, dijamin tidak akan dimasuki Al-Masihud Dajjal. Sebab itu namanya Haramain. 2 tanah haram, Mekah dan juga Madinah ni, Allah Ta'ala memberikan padanya, pada tanahnya, pada lingkungan perimeter tanah kedua-dua ini, Mekah dan juga Madinah, daripada ancaman dan juga kebahayaan yang tertentu. Ya. Sikit lagi kita lihat 5 ayat pada surah At-Tariq. Dalam surah yang berikutnya ini, pada muka surat yang ke-591, secara muqaddimah lah yang boleh kita perkenalkan. Surah At-Tariq ini adalah surah dalam kategori Makkiyah, tu yang pertama. Yang kedua, dia mengandungi 17 ayat. Dan perkataan At-Tariq itu membawa maksud sesuatu yang datang pada malam hari. Maka kalau kita lihat 5 ayat, kita lihat 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ayat yang pertama, was-samaa'i wat-tariq. Ayat ini juga menggunakan wawul qasam. Allah Ta'ala bersumpah pada nama makhluknya. Was-samaa'i, demi langit, dan wat-tariq, dan demi sesuatu ataupun benda yang datang pada malam hari. Maka Allah Ta'ala berfirman dengan satu pertanyaan, wa ma adraka mat-tariq. Wahai Nabi Muhammad, wahai orang yang membaca ayat Al-Quran ini, tahukah kalian apa itu at-tariq? Maka Allah Ta'ala menjawab, an-najmu ats-tsaqib. Pada ayat yang ketiga, at-tariq membawa maksud bintang yang bersinar tajam, yang menembusi sesuatu. Bintang yang kita lihat di langit, Masya Allah kan, sebenarnya jaraknya entahlah berapa juta kilometer kita tengok kan? Setakat dengan matahari pun berjuta kilometer. Nak cerita bintang-bintang yang lain, memang kita tak pakai dah ukuran kilometer ni, kita pakai tahun cahaya. 1 juta tahun cahaya, 5 tahun cahaya kan, maknanya satu tempat yang terlalu jauh. Tapi bayangkan cahayanya itu boleh sampai kepada manzarah, maksudnya penglihatan kita ni, manzar kita ni, kita boleh nampak bintang di langit.
Maksudnya cahaya tu sangat jauh, terlalu jauh. Satu benda yang mustahil. Kalau kita pergi naik roket, umur kita naik, masa kita naik roket umur 20, sampailah umur, kalau umur kita panjang sampai umur 80 baru kita mati. Mati tengah-tengah atas roket tu. Tak sampai lagi. Baru berapa, mungkin puluh-puluh ribu kilometer kita dah cecah, tapi jauh lagi. Tahun cahaya ni satu tempat yang sangat jauh. Tapi bayangkan, itulah nak dinyatakan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjadikan cahaya bintang itu dia boleh menembusi pada satu kawasan yang sangat jauh. Dan kita sebagai makhluk yang sangat kecil yang berada pada muka bumi ini, yang mana di atas kita ni bukannya kosong. Di atas kita ni adanya langit, udara, berlapis-lapis sebelum keluarnya pada ruang angkasa tu. Tapi bayangkan cahaya bintang-bintang yang ada itu masih boleh sampai kepada kita. Kita kadang-kadang tak perasan benda ni. Mungkin kalau kita tengok bintang tu macam kita tengok lampu bilik tidur rumah kita, yang tu memang silap lah. Kan, lampu bilik tidur tu dekat, kita boleh tekan dengan jari kita. Bintang ni daripada langit ni yang jaraknya tahun cahaya, 2 tahun cahaya, 5 tahun cahaya, yang mustahil kita boleh sampai walaupun dengan ada roket, walaupun dengan umur kita 20-40 tahun atau dah mati, tak akan sampai. Maksudnya itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha menjadikan sesuatu itu dengan sebab ia ada, ia akan berkuasa, ia akan diberikan kuasa sampailah satu masa dia tidak akan ada lagi diberikan dengan sebarang kuasa. Matahari kan, Allah Taala telah menakdirkan pergerakan dia macam itulah. Dia akan terbit sebelah timur, dia akan terbenam sebelah barat. Bila kiamat berlaku, Allah Ta'ala tak akan izinkan lagi dah dia terbit sebelah timur, tapi Allah Ta'ala akan putarkan dia akan terbit di sebelah barat. Itu tanda-tanda kiamat besar. Antara 6 tanda-tanda kiamat besar, antaranya matahari terbit sebelah barat. Jadi sebab itu ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa. Setiap orang yang hidup di atas dunia ni dia ada penjaga dia. Okay, kita hidup seorang ke, hidup sebatang kara ke, setiap daripada kita ni dijaga sebenarnya. Maka Allah Ta'ala sebut falyanzuril insanu mimma khuliqa, maka hendaklah manusia memerhatikan daripada apa dia ciptakan. Kita kalau hidup atas dunia ni, kalau orang tu dia sentiasa mencari ilmu, dia mengkaji, dia cari haiwan-haiwan di hutan kan, spesies-spesies yang tak pernah habis kan. Makin kita cari, makin banyak yang kita tak tahu. Tengok-tengok spesies tu ada, tak pernah jumpa pun tiba-tiba ada. Lagi 5 tahun, lagi 10 tahun, makin kita cari, makin ada banyak. Makin kita sedar yang kita sebenarnya tak pandai pun. Maka itu kalau kita tengok makhluk lain, cuba tengok diri sendiri. Macam mana dijadikan kita ni manusia yang tulang kita ni sempurna. Okay, tulang kita ni boleh sempurna, boleh kita bekerja dalam berpuluh-puluh tahun sebelum akhirnya kita ada masalah tulang ke, sakit dan sebagainya. Bayangkan kuasa yang Allah Ta'ala, ataupun kita kata kudrat yang Allah Ta'ala berikan pada batang tubuh kita ini, kita mampu kan, untuk hidup sebagai seorang manusia yang mana kalau kita lihat banyak benda-benda yang hampir mustahil kita tak boleh buat, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu yang kita kata tu, lihat pada diri kita sendiri pun dah cukup bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha memberikan kuasa. Dia menjadikan badan kita ini satu badan yang sangat ajaib. Saluran darah yang ada pada badan kita ni, Masya Allah, kalau ditarik keluar saluran darah dalam badan kita ni, boleh cecah ribu-ribu kilometer. Setiap manusia, bukan kumpul semua manusia, setiap manusia tu. Kita boleh buat rujukan, kita bacalah buku sains apa semua dan sebagainya. Bila kita lihat, Masya Allah, hebatnya insya'un nas. Insya' ni maknanya kejadian manusia, macam mana Allah Ta'ala menjadikan kita dan sebagainya. Sebab itu bila kita lihat ini, kita sepatutnya akan ada kesedaran. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala ini telah menjadikan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menjadikan manusia itu dalam kejadian yang paling sempurna. Dia boleh buat robot pun, robot yang canggih macam mana sekalipun tidak akan sama yang boleh menggantikan manusia. Jadi sebab itulah kita insafilah kelemahan diri kita ini yang terlalu banyak. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha memberikan kepada kita rezeki yang tidak berhenti-henti, dan Allah Ta'ala maha memberikan kepada kita dengan kudrat dan keupayaan yang menjadikan kita boleh buat apa saja yang mampu untuk kita buat sampailah ke akhir hayat kita. Cumanya dengan kudrat ataupun kekuasaan ataupun keizinan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kesihatan, kekuatan dan sebagainya ini,
Harap-harap kita dapat sentiasa gunakan pada jalan kebaikan dan jangan sesekali kita gunakan pada jalan kemaksiatan. Termasuk rahmat akal yang Allah bagi. Akal yang cerdik digunakan pada kebaikan, bukan digunakan pada saluran jalan-jalan yang tidak baik. Na'udzubillah, insya-Allah. Jadi itu 5 ayat pertamalah kita lihat pada surah At-Tariq. InsyaAllah kita akan buat penghuraian lagi, tadabbur pada dalam kuliah yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kefahaman dan kita dapat hayati ayat-ayat Al-Quran dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Jadi segala yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Segala kelemahan saya mohon maaf. Akhir kata segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akhiri dulu majlis ilmu kita pada malam ini dengan kita membaca tasbih kafarah dan juga surah Wal-Asr. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.